ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini kita udara di 4 platform: Facebook page Lokman Nur Adam Official, YouTube channel Lokman Adam, kita punya Instagram Lokman Nur Adam, dan YouTube channel TikTok channel Dato' Efrosofi Lokman Adam. Saudara, sebarang persoalan pada malam ini boleh diajukan kepada saudara Wan Kuris di talian 017 330 5275 017 330 5275 yang tertera di ruangan komen. Jadi malam ni saudara, kita nak ulas tentang satu misteri lembaga ataupun kelibat lembaga yang kita lihat berada di dalam mahkamah hari semalam. Dari jam 9 pagi dia berada di dalam mahkamah sehingga jam 2.30 petang. Dan lembaga ini saudara merakam apa yang berlaku di dalam mahkamah, merakam kemungkinan besar perjalanan mahkamah yang mana semua orang tahu itu tidak boleh berlaku. Namun yang lebih mengejutkan tuan-tuan, lembaga yang saya maksudkan ini saudara ialah suami kepada ketua hakim negara, salah seorang daripada hakim yang mengadili kes yang melibatkan rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu suami kepada Tengku Maimun yang merupakan Datuk Zamani Ibrahim. Ini dia tuan-tuan, gambar dia. Bukan setakat beliau hadir di dalam mahkamah, saudara, beliau merakam dan dilihat dalam keadaan yang mencurigakan, membuat beberapa panggilan telefon saudara, dan menghantar, seolah-olah menghantar laporan kepada seseorang. Jadi saudara, bagi saya perkara ini sangat bahaya. Bahaya kenapa? Kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Saya katakan kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Itu sebab saya menyeru kepada hari ini supaya pasukan polis Diraja Malaysia segera menyiasat, kerana saya khawatir, takut nyawa ketua hakim negara terancam, takut orang yang dekat dengan ketua hakim negara nyawanya terancam kerana kehadiran suami kepada Tengku Maimun ini tuan-tuan amat luar biasa. Amat luar biasa. Kenapa saya katakan amat luar biasa? Kerana suami kepada ketua hakim negara ini amat tidak masuk akal menghadiri kes di mana isterinya menjadi salah seorang daripada hakim yang mengadili kes Datuk Seri Najib, dalam keadaan hari ini heboh satu Malaysia bila mana Raja Petra membuat kenyataan mengatakan bahawa Amar Singh, Datuk Amar Singh, pegawai di Jabatan Siasatan Jenayah yang telah ransek ataupun yang telah menggeledah kediaman anak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak di Pavilion Residence, dikatakan telah membawa pasangannya dalam keadaan, walaupun Amar Singh telah membuat laporan polis ke atas Raja Petra, dalam keadaan satu Malaysia ini tuan-tuan kecoh havoc dengan insiden Amar Singh dituduh membawa pasangannya. Tiba-tiba kita dikejutkan tuan-tuan, tiba-tiba Chief Justice pula pasangannya ada di dalam mahkamah dan dilihat sedang merakam perjalanan mahkamah ni tuan-tuan. Saya cakap terus terang, saya tidak fikir bahawa Chief Justice akan membenarkan perkara ini berlaku kecuali sekiranya ada sesuatu yang tak kena. Itu yang kita minta pihak polis siasat.
Kerana apa? Kerana saya nak pastikan bahawa ketika Chief Justice membaca keputusan 5 orang hakim semalam, kita terima apa yang telah diputuskan. Kita tak pertikaikan keputusan mahkamah, itu hak mahkamah, kita terima. Tetapi kehadiran suami kepada ketua hakim negara semalam merakam, termasuklah ketika isterinya membacakan keputusan menolak permintaan Peguam Datuk Seri Najib untuk memasukkan bukti-bukti baru. Kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Kita takut sekiranya kita tak siasat kenapa dia merakam perjalanan mahkamah itu dan kepada siapa laporan dihantar. Kita takut tuan-tuan, sekiranya ada sebarang unsur blackmail, ada sebarang unsur ugutan yang menyebabkan keputusan yang dibuat semalam tidak dibuat dengan rela hati, dengan tanpa sebarang ugutan, tanpa sebarang paksaan, tanpa sebarang macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Itu sebab kita minta supaya pasukan polis di Raja Malaysia segera memanggil suami kepada ketua hakim negara dan meminta penjelasan beliau. Dikala satu Malaysia tengah havoc cerita Amar Singh bawa girlfriend dia, yang telah pun Amar Singh buat laporan polis ke atas Raja Petra. Memang tak masuk akal tuan-tuan untuk ketua hakim negara melakukan perkara yang sama dikala keadaan begitu panas lagi. Baru 2-3 hari Raja Petra membuat pendedahan ini tuan-tuan. Walaupun saya pun tak percaya, tetapi kali ini saya nak beritahu tuan-tuan, yang hadir ini memang Datuk Zamani Ibrahim, suami kepada Tengku Maimun, ketua hakim negara tuan-tuan. Macam mana dia boleh hadir di kala keadaan havoc tentang Amar Singh? Saya yakin tuan-tuan ada sesuatu yang tak kena, dan paling saya takut sekiranya baik nyawa Tengku Maimun diancam ataupun nyawa kepada orang yang rapat dengan Tengku Maimun mungkin diancam. Kita minta pihak polis siasat, kerana bila siasatan dilakukan, sudah pasti tuan-tuan, handphone kepada suami Tengku Maimun ini akan diperiksa. Dan jika diperiksa saudara, kalaupun tak dapat ataupun sudah di-erase, di-delete, Jabatan Forensik saudara, PDRM, MCMC, mereka ada bahagian forensik. Delete lah macam mana pun saudara. Kita tak lupa lagi rakaman perbualan di antara Datuk Seri Najib dengan Datin Sri Rosmah boleh dikeluarkan balik. Jadi jika ini dikeluarkan tuan-tuan, kita akan tahu motif sebenar, punca sebenar, ataupun adakah kerana terpaksa atau dipaksa atau diugut yang menyebabkan suami kepada Tengku Maimun hadir di dalam mahkamah untuk memantau, memastikan. Kita tak tahu sama ada hanya nak memantau, memberikan laporan, ataupun nak membuktikan apa juga perkara telah pun dilakukan. Kita tak tahu. Kita minta pihak polis siasat, kerana amat mencurigakan tuan-tuan. Kehadiran Datuk Zamani Ibrahim di dalam kes yang melibatkan isterinya sendiri amat pelik tuan-tuan. Malah saudara, hari ini saya baru saja dilepaskan oleh mahkamah hanya kerana kesalahan saya. Apa kesalahan saya? Bila saya menghadiri kes pembicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya telah membuat catatan menggunakan notes. Notes ini tuan-tuan tahu, telefon memang tak boleh digunakan dalam mahkamah. Tak boleh digunakan dalam mahkamah kerana telefon ni saudara, pertama sekali dia boleh mengganggu perjalanan mahkamah kalau kita buat call. Kalau kita tak silent mode, tiba-tiba bunyi deringan telefon, boleh mengganggu perjalanan mahkamah. Kalau kita merakam seperti mana rakaman ini dibuat saudara,
video ke ataupun rakaman gambar ke, saudara ianya boleh dikira sebagai mengganggu perjalanan mahkamah. Saya telah ditegur oleh pihak polis, tuan-tuan. Saya ketika itu memberitahu kepada anggota polis tersebut, saudara, saya beritahu dengan dia cara baik, saya bukan menggunakan telefon saya untuk texting, WhatsApp ataupun sebagainya. Saya beritahu saya mencatat. Mencatat. Dia kata, oh tak boleh mencatat menggunakan handphone. Saya cakap depan tu, mencatat menggunakan laptop boleh. Kenapa menggunakan handphone tak boleh? Bila dia dah pergi, walaupun saya tutup telefon saya rasa tak puas hati. Kerana saya yakin tidak ada undang-undang yang mengatakan mencatat menggunakan laptop boleh, mencatat menggunakan handphone tak boleh. Jadi saya mengeluh dengan kawan saya. Saya cakap this is stupid. Catat guna handphone tak boleh, catat guna laptop boleh. Disebabkan bila saya cakap dengan kawan saya dia tak duduk sebelah saya sebab dekat kursi tu ada pangkah. Kita kena ada social distancing. Hafiz pada ketika tu berada di kanan saya. Jadi bila saya cakap dengan Hafiz, pegawai polis ini mendengar saya sebut perkataan stupid. Dia tak kata pun dalam laporan polis dia pun dia tak kata saya kata dia stupid. Tak ada. Ini laporan-laporan Malaysia kini, tuan-tuan. Tuan-tuan abaikan. Seperti mana biasa dia akan cuba burukkan mana-mana pemimpin UMNO. Dia kata saya kata pegawai polis stupid. No, saya petikaikan SOP yang kata boleh catat guna handphone, guna laptop, tak boleh catat guna handphone. Dan hari ini kerana saya tak nak panjangkan cerita, saya telah meminta maaf pada pihak hakim dan saya mengakui saya melakukan kesilapan. Tak sepatutnya saya merungut ataupun mumbling dengan kawan saya dengan mengeluarkan perkataan stupid. Dan Alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Hakim Colin kerana dia telah menggunakan budi bicara dia, memberikan saya amaran dan Alhamdulillah saya telah dilepaskan dan dibebaskan tanpa sebarang hukuman. Jadi tuan-tuan, ini suami kepada ketua hakim negara. Jelas ada bukti dia merakam. Takkan anggota polis, tuan-tuan, yang berada di tempat kejadian membiarkan saja rakaman dilakukan tanpa sebarang apa-apa warning dan sebagainya. Ini satu perkara yang luar biasa. Cuma saya bimbang, tuan-tuan, takut ianya dirakam, laporan dihantar kepada individu yang boleh membahayakan keselamatan ketua hakim negara. Maka saya minta pihak polis siasat dengan seterusnya. Itu mukadimah saya pada malam ini. Jadi kita mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan saudara Wan Polis. Okey Tok. Adakah kemungkinan kehadiran suami dia untuk memastikan keselamatan isteri dia? Memandangkan isteri dia tengah menangani sebuah kes yang berprofil tinggi itu Kalau setakat nak menjaga keselamatan, saya nak beritahu Chief Justice ni dia ada bodyguard dia. Chief Justice dia ada bodyguard dia, Ketua Pengarah SPRM dia ada bodyguard dia, Ketua Polis Negara dia ada bodyguard dia. Dan di mana tempat yang paling selamat dalam mahkamah lah. Tempat yang paling selamat dalam mahkamah. Dan kita, saya nak beritahu masa hari Datuk Seri Najib dihadapkan ke muka pengadilan, saya hadir. Dia ada 2 pintu masuk. Kita nak cross daripada pintu masuk sini, nak pergi pintu masuk lagi satu pun tak boleh. Begitu ketat kawalan keselamatan pihak polis. Jadi saya tak fikir bahawa suami ketua hakim negara dibawa semata-mata nak jaga keselamatan Chief Justice. Keselamatan Chief Justice lebih daripada selamat. Cuma kita takut dikala havoc cerita Amar Singh bawa girlfriend yang saya tahu tak betul. Tak mungkin Chief Justice akan buat kesilapan yang sama. Jadi there must be a very strong reason why her husband is there to monitor the trial and recording it. Dan kemudian dia dilihat oleh kawan-kawan kita yang berada di dalam mahkamah. Kita berada di luar, kawan-kawan kita berada dalam mahkamah. Dia membuat panggilan.
seolah-olah menghantar laporan. Jadi kita tak tahu apa benda panggilan yang dibuat. Mungkin urusan perniagaan. Tapi kalau urusan perniagaan sudah pastilah dia boleh tutup handphone dia. Tetapi seolah-olah laporan itu perlu dihantar, penting, sehingga perlu dirakam. Untuk apa? Kepada siapa? Jika pihak polis menyiasat, baru kita akan tahu laporan itu dihantar kepada siapa, video itu dihantar kepada siapa. Semua akan keluar detail. Itu sebab tak ada pilihan. Bila dah siasat, kalau orang biasa tengok cerita Hollywood, nak cakap saya selalu tengok cerita Hollywood pun tak apa. Tetapi kita perlu siasat kerana ini luar biasa. Kita takut, manalah tahu ada keluarga dia. Contoh apa yang mungkin boleh berlaku. Keluarga dia mungkin dijaga oleh pihak tertentu. Kalau tak buat keputusan yang menguntungkan ataupun mengikut kehendak, mungkin nyawa keluarganya diancam. Itu yang sehinggakan tak boleh hantar orang lain ke untuk pantau? Boleh. Tapi kenapa suami dia sendiri kena hantar? Kena berada dalam mahkamah. Ini satu benda yang luar biasa. Dalam keadaan Amar Singh sekarang ni jadi isu. Kedua, kita tak nak cakap lah, memang ada kabar angin. Tapi saya anggap ini kabar angin ni semua fitnah. Ada yang kata dia ni memang mengatur apa semua sekali tapi macam mana kita nak tahu betul fitnah ataupun tidak? Kena siasat. Ada tak suami dia berjumpa dengan mana-mana pemimpin bersatu? Sebab kita pun tahu juga. Kita bukan tak tahu, kita tahu ada perjumpaan sebelum keputusan di Mahkamah Rayuan. 3 bulan sebelum tu ada perjumpaan di rumah abang kepada abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tahu berlaku tu. Jadi perlu disiasat. Barulah kita tahu siapa sebenarnya berada di belakang. Itu tak tekan. Itu tak tekan. Allah. Tak apa, biar itu tak tekan. Nanti kita start balik. Kita upload. Okey, tak apa. Lupa tekan. So, kita perlu siasat benda ni. Kita pun tak nak kalau ada pihak mengambil kesempatan maka rakaman itu untuk membuktikan bahawa kerja-kerja tertentu telah dilaksanakan supaya mungkin boleh dapat abuan dan sebagainya. Ini perlu disiasat. Saya tak nak pertikaikan keputusan mahkamah. Kita sokong penuh keputusan mahkamah yang diambil oleh 5 orang hakim. Takkanlah hakim-hakim ini mengambil keputusan yang tak baik untuk negara. Sudah pasti dia ambil keputusan yang hanya terbaik untuk negara. Betul lah? Kita yakin. Kita yakin kita tak pertikaikan keputusan mahkamah. Tetapi kita pertikaikan untuk apa suami kepada Chief Justice berada di dalam kamar tersebut, mendengar daripada pukul 9 pagi sampai 2:30 petang, sehingga selesai hukuman keputusan untuk menolak bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh Peguam Datuk Seri Najib. Dia masih berada dalam mahkamah dan membuat rakaman ini, tuan-tuan. Untuk siapa dia buat? Kalau tidak disiasat, maka kita tidak akan tahu kebenaran. Maka perlu siasat. Adakah kerana nyawa Chief Justice atau keluarga-keluarga terdekatnya diancam? Adakah kerana mungkin berlakunya usaha untuk menyogok? Adakah kerana ada usaha pihak tertentu cuba untuk memperkenalkan diri kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kes, termasuklah Datuk Seri Najib? Apa tujuan dia berada di dalam kamar ketika isterinya sedang menjalankan kes yang begitu penting dan mempunyai profil yang cukup tinggi? Ini satu benda yang sangat luar biasa dan kita minta pihak polis siasat. Okey? Boleh kita pindah ke tajuk lain? Silakan. Tak, ramai tertanya-tanya tu latar belakang hakim ni. Ya. Ketua hakim ni. Macam mana dia boleh jadi ketua hakim sedangkan dengan cerita baru berapa bulan saja? 5 bulan. Bagi saya
dia menjadi ketua hakim kerana dia adalah orang yang paling berintegriti di kalangan semua hakim yang berada di Malaysia, yang paling qualified. Dalam Malaysia ini tidak ada ketua hakim yang lebih layak daripada Tengku Maimun, kerana ketua hakim lain, contohnya Tan Sri Richard Malanyun, dia terpaksa menjadi hakim Mahkamah Persekutuan selama 13 tahun baru dapat peluang menjadi ketua hakim. Tun Raus, sebelum Tan Sri Richard Malanyun, Tun Raus terpaksa menunggu 6 tahun menjadi hakim di Mahkamah Persekutuan baru dapat jadi ketua hakim. Hakim lain pun ada yang 6 tahun, paling tidak pun 3 tahun. Sudah pastilah kalau Tengku Maimun ni baru 5 bulan jadi hakim di Mahkamah Rayuan, sudah pastilah ada kualiti-kualiti baik pada diri dia yang menyebabkan beliau diangkat terus menjadi ketua hakim selepas 5 bulan. Baru 5 bulan berada di dalam Mahkamah Persekutuan. Okey? Itu zaman Tun Mahathir tu, dia dilantik. Semua orang tahu memang zaman Tun Dr. Mahathir. Mana pernah Tun Dr. Mahathir melantik seseorang yang ada political inclination? Tak ada. Semuanya neutral. Tak pernah Tun Mahathir lantik orang yang ada kepentingan peribadi ke, ataupun Tun Mahathir melantik orang yang hanya untuk membantu beliau untuk memenjarakan seseorang. Tak pernah. Bersih tu. Bersih. Kau tak percaya tanya dengan Vicky Linggam, saksi yang masih hidup. Ya. Tok, ni soalan daripada penonton itu Ya. Dia kata keputusan yang dibuat, yang dibacakan semalam tu adalah keputusan bukan Maimun seorang je, jadi kenapa nak salahkan dia pula? Satu kolektif, dia kata. Kita tak pernah bantai keputusan. Kena faham, keputusan yang dibuat oleh mahkamah kita tak boleh nak komen. Betul. Ianya akan amounting to contempt of court. Aku baru je nak hari selamat satu contempt of court, kau nak tambah lagi. Kita tak petikai keputusan Tengku Maimun. Kita sokong 100% keputusan yang dibuat oleh 5 orang hakim ni. Kita tabik spring, kaki kanan, kalau boleh kaki-kaki sekali aku nak tabik. Kita tak petikai keputusan. Pasal kita nak petikai keputusan, kita petikaikan ini lembaga hitam. Kenapa berada dalam mahkamah? Dalam keadaan orang tak habis lagi cerita tentang Amar Singh bawa girlfriend dia. Memang betul lah, saya pun yakin ianya fitnah. Tetapi kenapa perlu membiarkan kontroversi ini berlaku? Kenapa? Itu sebab kita minta siasat segera. Mungkin dia boleh delete lah sekarang ni handphone dia, tetapi kena ingat MC dia ada bahagian forensik. Kita dah biasa handphone kita kena rampak, kita tahu apa yang dia orang berkemampuan untuk lakukan. Silap-silap kita belum cakap ni pun dia orang dah retrieve. Okey? Tu agak-agak kalau pengecaman itu tak kabur lah tu gambar ni. Setakat ni gambar ni kalau bagi Hamid Bado tengok pun dia akan sahkan memang ini Datuk Zamani Ibrahim. Tak kabur. Walaupun pakai face mask. Kerana kita tahu pasukan polis kita tuan-tuan, bila berlaku rompakan di Shah Alam, walaupun tutup dengan balakawah, pakai sarung tangan, long sleeve, semua sekali stokin pakai, pun dia orang boleh tangkap. Cuma ialah maklumlah Tun Dr. Mahathir tidak akan melantik seseorang yang ada political inclination terhadap dirinya. Itu sebabnya kita lihat bagaimana pasukan polis di Raja Malaysia di bawah pemerintahan Hamid Bado gagal untuk mengecam Azmin Ali. Yang penting mata Hamid Bado jelas tidak kabur. Bukti dia, tengok betapa cantiknya isteri dia. Dia cuba bawa balik jodoh, tak dapat. Jodoh dapat. Okey, silakan. Okey tu. Dengar khabar dia ni suaminya ahli parti juga tu, betul? Itu khabar fitnah. Ada orang kata suami dia ni Datuk Zamani ni orang Bersatu Negeri Sembilan. Saya yakinlah ini fitnah. Tak betul. Fitnah. Tapi dia tak kena queen control tu. Datang ni.
Ha? Queen control tak. Oh, kalau dia di Queen Control lagi baik. Lagi baik. Saya tak fikir. Itu sebab saya cakap, saya takut kalau keselamatan ketua hakim negara ni terancam. Bahaya tu. Saya tak fikir dia akan buat mistik seperti mana yang dikatakan Amar Singh buat. Tapi saya tahu Amar Singh tak buat. Okay? So apa harapan Datuk ni dalam Harapan saya segeralah pergi panggil dia ni, minta ambil keterangan. Sebab luar biasa. Dia rakam untuk siapa? Apa tujuannya? Apa tujuan dia? Ni bukan jalan-jalan orang, ni suami kepada orang yang membuat keputusan menolak bukti-bukti terbaru. Kita nak tahu, bila kita tengok rakaman perbualan itu, kita akan tahu banyak benda. Mungkin kita akan sampai ke tahap tahu apa yang ditawarkan ke apa benda ke. Kita tak tahu. Kita kena siasat. Kita tak nak fitnah. Kita nak fitnah. Tetapi disebabkan dah keluar benda ni, dah tersebar dah benda ni. Saya tengok ni daripada Salahuddin punya Facebook page. Bila dah terkeluar ni, kenalah jawab kenapa dia berada di tempat kejadian. Kalau dah jawab, dah check dia punya telefon conversation ataupun dia punya WhatsApp dan sebagainya, siapa dia hantar tu, baru kita akan tahu siapa yang menghantar dia untuk melakukan pemantauan, kepada siapa dia hantar laporan, barulah bendanya akan terbongkar segala-galanya. Kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak polis. Kalau ada unsur rasuah, maka sepatutnya polis mintalah pihak SPRM siasat. Okey? Okey tu. Berbanding dengan kes Datuk yang main telefon tu polis mahkamah tu lapor kepada polis mahkamah tu, dia buat laporan polis mengatakan dia dengar ayat stupid. Depan boleh, belakang tak boleh. Itu ayat dia. Tetapi bila dia lapor kepada pendaftar mahkamah lapor kepada Raja Rozila lapor kepada hakim mengatakan bahawa saya kata kepada polis tu stupid. So sebenarnya ialah tak tepat lah. Itu sebab yang saya jelaskan, sebenarnya saya tak kata kepada anggota polis. Saya kata tentang dia cakap apa, dia buat saya rasa tak ada peraturan tu pun. Dia kata mencatat menggunakan laptop boleh, mencatat menggunakan handphone tak boleh. Kita ni manusia biasa, penuh kelemahan. Mestilah kita ada rasa marah. Memang kita ni rebellious daripada muda lagi. Benda tak adil berlaku depan kita akan bantah. Tapi aku tak adalah bodoh sangat nak cakap kat pegawai polis tu stupid. Aku tunggu dia belah, aku cakap dengan Hafiz, this is stupid. Pakai laptop boleh, pakai handphone tak boleh. Dua-dua alat komunikasi. Dua-dua ada, boleh buat catatan, boleh buat notes. Itu je. Tapi tak apalah, kita nak panjang kita minta maaf. Tak salah pun dalam Islam. Kita salah, kita tak salah, kita minta maaf. Kita mengendah diri, tak ada masalah. Lepas ni banyak lagi aku nak minta maaf. Aku nak clearkan semua kes mahkamah ni. 1-2 bulan ni kita buat operasi meminta maaf secara besar-besaran. Kalau tidak nanti nak bertanding pilihan raya ke apa benda leceh. Kita dah miss satu kat Johor. Kita harap kali ni tak miss lah. Dia persoalan itu kenapa polis mahkamah tak lapor pada pendaftar mahkamah pasal dia main telefon dalam tu? Apa special dia ni tu? Itu sebabnya kita minta polis siasat. Bila polis siasat, termasuklah pegawai-pegawai yang berada di dalam mahkamah. Dia melihat, dia memantau. Kalau aku guna telefon untuk mencatat pun, polis boleh perasan. Takkanlah ini merakam tak perasan. Tinggi pula tu. Kan? Tok itu rendah Maka tengok kan, macam aku rakam bawah kan. Yang ini nampak. Dia angkat benda tu. Mestilah lebih daripada nampak. Betul tak? Betul. Ini ada soalan daripada netizen. Kemungkinan besar tak Tengku Maimun ni tahu yang suaminya berada dalam mahkamah? Itu pun perlu disiasat. Sama ada Tengku Maimun perasan ataupun tidak, salah seorang daripada individu yang duduk di galeri awam adalah suami dia. Kan?
Kalau macam saya jadi hakim, isteri saya berada di dalam kamar, tentu saya perasan. Kan? Walaupun kepalanya ditutup dengan plastik bag sekalipun, badan dia tu saya perasan. Kalau saya lah, tapi saya tak tahulah kalau orang lain, mata dia kabur macam ambil badu. Itu dia. Okey? Itu pun perlu disiasat oleh pihak polis sebenarnya. Mungkin kena ambil jugalah keterangan Tengku Maimun ni. Kan? Sebagai seorang ketua hakim negara, adakah kamu perasan suami kamu berada di dalam kamar membuat rakaman? Kenapa dia berada di dalam mahkamah? Ini satu benda yang luar biasa. Dan polis tak menghalang dan tak ambil tindakan. Tak menghalang dan tidak ambil tindakan ketika rakaman dibuat. Dan dia boleh akses masuk dalam tu, macam mana? Itu mestilah dapat special. Sebab dia mesti dia dalam kes ni, contohnya dalam kes Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib kan. Datuk Seri Najib hanya boleh membenarkan beberapa orang saja. 3 ke 4 orang. Macam kes Datuk Zahid 3. Biasa saya Kota keluarga tu 3 kan. Datuk Rosni Soha dengan apa nama seorang lagi. Nahar. 3 orang. Kalau seorang keluar okey, mungkin Datuk Fazlit masuk kan. 3 je dibenarkan. Jadi apa specialnya? Suami dia berada di situ. Pakai masuk atau Lepas VIP tu media. Itu kena polis kena siasat. Kau jangan pandai-pandai ambil tugas polis ni. Biar polis siasat. Dia pakai pas keluarga ke, pas apa ni. Tak pernah, aku tak fikirlah ada pas suami kepada Chief Justice. Tak ada. Tak ada. Keluarga memang ada. Datuk Zahid dia ada pas keluarga. Tapi bukan keluarga pun bukan dia kena dakwa. Kes keluarga dia. Bukan kes keluarga dia. Itulah dia. Itu yang menjadi persoalan dia. Biarlah polis siasat. Kita cuma minta supaya disiasat. Okey. Ada lagi soalan? Dengar khabar lah. Apa ni? Peguam Datuk Najib. Target diri betul tu. Ada dengar. Ini ada orang. Yalah, dia sebenarnya macam ni. Kita kena faham. Peguam Datuk Seri Najib, bila dia mengambil alih tugas Tan Sri Syafiee, dia perlukan masa. Dia kena baca semua sekali dokumen-dokumen daripada Mahkamah Tinggi sampai ke Mahkamah Rayuan. Barulah dia boleh menjadi mewakili dan membela Datuk Seri Najib di Mahkamah Persekutuan. Tapi kalau tak diberikan masa, dia mohon 2 benda. Pertama, nak masukkan bukti baru. Yang kedua, mohon masa. Tapi tak dapat, dua-dua ditolak. So dia baru ambil alih kes. Jadi kalau dia teruskan juga, kalau kalah, image dia rosak. Ini pandangan saya lah. Kalau kalah, image dia rosak. Jadi ada kemungkinan besar dia akan tarik diri. Sebab dia dah sebut, dah keluar pun di media sosial. Jadi bila dia tarik diri ni, orang lain akan ambil alih. Orang lain ni kalau ambil alih pun ada kemungkinan besar susah juga. Masuk-masuk ambil alih je, terus nak kena, tak tahulah macam mana dia nak baca jutaan muka surat kes ni. Kau tahulah Tan Sri Syafiee kau datang bawa berkotak-kotak dokumen-dokumen ni. Macam mana? So kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Datuk Seri Najib untuk berhadapan dengan kes ini, insyaAllah. Okey? Ada lagi? Tak, dalam situasi sekarang itu jangkaan Datuk besok keputusan itu agak belum. Tak belum. Bukan, ni baru bicara. Ni ada orang keputusan ni lambat lagi. Pembicaraan ini mungkin memakan masa daripada 15 Ogos hingga 25 Ogos. Kalau misalnya tak sempat nak selesaikan, ada kemungkinan besar mahkamah akan tambah masa. Kalau dah berjaya selesaikan, mungkin akan ada satu tarikh untuk keputusan kes. Bersalah ke tak bersalah? Kalau dia kata bersalah, ada kemungkinan besar hari yang sama dia terus beritahu apa hukuman. Denda saja ke? Tapi hukuman sebenarnya dah ada 12 tahun
penjara dengan 210 juta denda. Ataupun dia mungkin boleh kurangkan. Mungkin juga dia boleh tambah. Boleh, ada kemungkinan juga. Kalau DPP minta, tapi saya tak fikirlah. DPP minta. Betul. Sekarang ni keputusan Mahkamah Tinggi 210 juta 12 tahun. So masuk Mahkamah Persekutuan, boleh ke dia mengetepikan salah satu hukuman? Maksudnya kekalkan bayaran dia, denda saja. Contohlah kalau ada 200 juta. Itu atas 5 orang hakim. Okey. Boleh lah. Boleh. Tak ada peluang kan? Boleh. Dia boleh bayar denda saja, tak payah pergi. Boleh. Boleh. Bayar denda je. Hilanglah jawatan dia punya ahli parlimen. Aku tak fikir Datuk Seri Najib akan berbuat demikian. Tapi kerana kalau Mahkamah Persekutuan ni meletakkan jatuh hukum juga, ahli parlimen tu hilang juga tu kan? Hilang. So macam mana tu? So itu kita kena tunggu. Tak ada PRK dah. Kita kena ingat tempoh parlimen ni dah lebih 4 tahun. Lebih 4 tahun dah. Tak ada PRK dah. Lepas 3 tahun dah tak perlu PRK. Tempoh matang ni. Dia tempoh dia. Okay. Contoh, kalau dia tak nak bayar denda, ada kita buat usaha untuk mendapatkan pengampunan, boleh ke tanpa bayar denda dan penjara? Itu soalan saya. Kalau dapat pengampunan, kena denda ke, kena penjara ke, boleh selesai. Boleh selesai. Maknanya dia akan jadi orang yang bersih, tak ada rekod jenayah pun. Kalau dapat full pardon. Bila pardon tu duit. Kalau dapat pardon saja, royal pardon saja, tanpa full pardon, full royal pardon, dia tak boleh bertanding pilihan raya. Kena full royal pardon. Dia kena full royal pardon. Soalan saya tentang duit bayaran tu, kalau dah bayar boleh dapat balik atau tidak? 210 juta. Kalau misalnya dia dapat full pardon, bukan hanya denda-denda tu dia dapat balik. Sepanjang tempoh dia duduk dalam penjara tu pun kerajaan akan bayar. Kalau dia kerja sebagai ahli parlimen, berapa jumlah Kos tu. gaji dia yang patut dia dapat, kerajaan akan bayar. Bersiap sedia lah. Itulah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat. Patutlah naik kepala dia. So maksudnya 5 tahun dia duduk dalam tu, 5 tahun dia dapat balik tu Dia dapat gaji tu. Okey, ada lagi? Mokhtar Hashim, ingat lagi Mokhtar Hashim? Kan dulu dia tembak orang kan? Dia pun sama juga. Tak tahan. Okey. Alright, ada soalan-soalan lain? Facebook dah 5,000 orang, tapi sayanglah YouTube terlupa nak tekan on. Aduh. Lain kali kau tengoklah betul-betul. Careless. Tok orang tanya perlu lepas polis dulu bawa polis ambil tindakan ke yang tadi jadi tu. Sebenarnya bila kita buat kenyataan macam ni, polis malam ni juga boleh pergi ambil keterangan atau pergi kutip kawan kita ni. Boleh Boleh. Orang yang nak buat Selama hari ni aku kena dakwa kat mahkamah, ada orang awam buat report polis pada aku. Tak ada, polis sendiri buat report polis. Betul tak? Kita dah bagi keterangan ni jelas ni. Sebab sekarang ni kita nak bagi keterangan dalam mahkamah pun tak boleh. Betul tak? Jadi kita buat kenyataan macam ni, polis dengar, polis baca. Polis buat report lah. Polis pun ramai dalam tu. Hidup polis. Okey? Tok ni Datuk Zahid. Dia ada bagi statement lah. Dia mengajak seluruh kepimpinan UMNO, baik daripada peringkat kaum B sampai ke atas untuk bersolidariti terhadap Datuk Najib tu. So selepas Datuk Zahid bagi buat kenyataan tu, barulah kita nampak adalah baru segelintir yang buat kenyataan. Alhamdulillah lah. It's better late than never. Sebelum ni dia Jadi orang kita ucap terima kasih kepada Datuk Zahid kerana sentiasa bersama dengan Datuk Seri Najib daripada dulu sampai sekarang dan tidak pernah meninggalkan Datuk Seri Najib. Dan beliau macam role model lah. Bila beliau mulakan, kita tengok yang lain-lain kawan-kawan kita, Samsul Anwar Nasara, Camuddin, siapa lagi? Camuddin,
Dr. Ashraf, Syamuddin mana? Husin. Syamuddin Husin. Bukan dulu dia tolong Atuk untuk ni beli. So saya tahu dia Itu kita kena tengok lah. Kenyataan dia tu ikhlas ke tak ikhlas. Aku masih ingat lagi dia kata bos Pukimak tu. Aku tak lupa lagi. Sepupu apa macam tu. Sebab sebelum ni diorang semua senyap tu. So bila presiden selalu macam tu baru nampak pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi? Tak ada tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada So minta diorang share. Ada soalan-soalan lain? Kita minta kawan-kawan yang berada di rumah minta tolong share. Kalau boleh kita ramai-ramai bangkitkan isu kenapa suami kepada ketua hakim negara berada di dalam mahkamah ketika proceeding kes Datuk Seri Najib dan membuat rakaman. Membuat rakaman. Kepada siapakah rakaman ini dihantar dan laporan itu dihantar kepada siapa? Ini perlu dijawab oleh pasukan polis Diraja Malaysia ataupun agensi-agensi penguatkuasa yang berkaitan. Sekian, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.